percampuran sperma dan gaul. Contohnya sperma lembu campur dengan obat, dia akan jadi lebih gaul. Sebab yang halal campur dengan yang haram, severnya dia akan diharam. Kecuali yang haram campur dengan yang halal. Contohnya sperma lembu campur dengan obat kambing, dia akan jadi lebih gaul. Itulah mana kita halal. Macam juga serbu adalah selada campur dengan lembu itu. Sebab kepakaran juga kepintaran manusia ini boleh menyebabkan bahawa kadang-kadang kita tak tahu. Hingga memang berlaku. Dan juga termasuk juga yang pernah kita train dalam fishball. Pernah makan fishball? Ya. Pernah balik fishball? Pernah kena balik dengan fishball? Sebab itu disebutkan bahawa fishball yang baik apabila kita balik kita dia mesti menantu balik. Itu fishball yang baik. Pernah try balik? Dia mesti menantun. Sebab apa menantun? Sebab dia ball. Jadi bagaimana dia nak kenyangkan ini? Kita pernah trace dia menggunakan blood plasma atau plasma darah. Plasma darah tuan-tuan sama ada darah yang darah ikan itu sendiri ataupun darah lembu yang terlepas disebut ditadaknya untuk dibuat blood plasma. Juga termasuk dalam kosmetik. Nah, ini yang kita bawa memang nampak sedap. Sebab dia punya blood plasma ataupun plasma darah ini berfungsi untuk proteinkan, untuk nak bagi rekatkan, nak bagi kenyang. Nah, itu dia punya fungsinya. Yang diletakkan dalam surimi. Apakah surimi? Isi ikan. Buat fish cake, fish ball, itu isi ikan itu dibuat surimi. Sebab itulah kami mensyaratkan setiap penggunaan surimi mesti ada sedia halal terlebih dahulu. Kalau tak, nak diberikan. Itu yang dia yang benar. Dan juga yang selamat dimakan tidak beracun, termasuk dalam konsep halal, termasuk dalam definisi halal, makna halal. Sebagai contoh juga yang dia kata bahawa adanya susu yang mengandungi melamin tak selamat, maka tak boleh dianggap sebagai halal. Racun ini, mengapa diharamkan? Sebab dia adalah bersifat beracun. Kalau racun itu tak beracun, maka halal pula. Maka oleh kerana dia boleh menyebabkan kemudaratan kepada manusia, maka sebab itu juga dia diharamkan. Maksudnya juga yang kes mi kuning dan juga dalam kuih tiaw. Mi kuning yang adanya asid boric, dalam kuih tiaw adanya asid benzoat. Asid boric berfungsi untuk memanjangkan tempoh shelf life yang tempoh jangka hayatnya itu. Kalau kata mi dalam asid benzoat dalam kuih tiaw tak nak bagi putus dia punya kuih tiaw. Tetapi mengikut Akta Makanan 1983 dan juga peraturan makanan 1985 tidak dibenarkan asid ini berada dalam pasta, berada dalam mie, sebab dia boleh menyebabkan kanser. Jadi sesuatu perkara yang boleh menyebabkan kemudaratan ke atas manusia, maka kita tak boleh diberikan sejarah. Juga tak termasuk dalam definisi ini. Baik. Termasuk juga tidak disedia di proses atau dihilangkan menggunakan peralatan. Sampai tahap kita perlu juga nak lihat kepada bentuk peralatan. Sama ada mesin itu, sama ada kuali lama itu pernah digunakan untuk yang mampus ni. Kalau dia pernah digunakan untuk yang non halal, kalau dia nak buat juga perkara yang halal di sini, sama dengan sama dengan tuan, kami hanya benarkan sekali je. Dia tak boleh buat pagi halal, petang haram, sama. Pagi halal, petang haram, sama. Ini sudah mempermain-mainkan sama. Kita tak benarkan. Juga memang berlaku tuan. Dan juga harus diingat bahawa pengeluar makanan dalam Malaysia 80% adalah bukan Islam. Jadi harganya ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, itu juga peranan yang cukup besar yang harus kita fahami. Dan juga sebenarnya tidak mengandungi mana-mana bahagian atau anggota manusia
rambut manusia. Namun kita di India banyak kedai-kedai punya diambilnya rambut-rambut ini diproses kembali, diekstraknya, diambil enzim yang disebut sebagai L-cysteine untuk diberi ataupun dibuat serbuk penaik roti ataupun flavor plus. Ada dibuat. Sebab macam juga orang nak test DNA kita kan melalui boleh dibuat. Dan juga itu juga termasuk juga lah yang di renet bakteria. Itu nanti kita akan bincang soal tempat ingredient, bahan-bahan ramuan yang terasa was-was. Ya. Dan termasuk juga lah di manusia juga ada placenta. Apakah placenta? Kaum ibu paham lah. Itu nama ada buri manusia atau buri kambing untuk dibuat kosmetik. Biasanya kambing yang diambil buri kambing beri. Sama ada sembelih, kalau tidak sembelih itu menjadi persoalannya. Tapi kalau kata manusia memang haram. Apa yang diambil daripada sumber manusia ada haram. Ataupun yang diambil ketika haiwan itu hidup juga haram. Kecuali bulu haiwan yang halal diambil ketika hidup diharuskan. Macam kita bulu kambing biri-biri kan. Sebab bulu ini tiada deria sakit. Dan juga kita pun tak pernah dengar lagi orang yang dengan putih rambut merau-rau belum ada. Sebab itu dia berbeza dengan hukum kulit. Ya. Dan juga placenta ni tuan-tuan, saya juga memperingatkan diri saya. Dan juga tuan-tuan juga memperingatkan isteri tuan-tuan bahawa kalau ada isteri kita yang masih mampu untuk melahirkan anak lagi, jangan tinggalkan puri anda di hospital. Dia boleh dibuat hospital yang terbaik. Dan juga satu kajian yang dibuat, lipstick orang perempuan dan isteri yang pakai lipstick di bibir, termasuk orang lelaki pun ada juga pakai. Walaupun lipstick ini dipakai di bibir, tetapi kajian telah dibuat 11% lipstick ini masuk dalam perut. 11% masuk dalam perut isteri. Selebihnya wallahu a'lam pergi ke mana? Persen yang lain. Ada yang kata kena kemajuan, ada kena kecawan, ada yang kata dalam perut suami, wallahu a'lam. Mungkin berkongsi gelas. Dia berkongsi gelas. Nah, itu belum lagi kita cek punya anak seperti yang lain. Yang rasa ke apa? Yang bulu. Yang umur. Pernah test ke kau apa tu ibu-ibu kita? Yang bulu yang paling lembut adalah bulu babi. Itu hakikat. Ya, jadi bagaimana kita nak kenal bulu-bulu ini dan saya dan juga semasa penyediaan pemprosesan juga termasuk dalam store tadi. Dalam store tadi memang pun kami cek kes bayam tadi. Kami cek dia punya store, adanya ayam halal, adanya isteri yang halal, adanya banyaknya kotak-kotak. Kita bawa kotak keluar, kita buka kotak itu ada 6 bungkusan, kita belah dia punya bungkusan itu, nampaklah dia punya matanya, dia punya telinganya, dia punya muncul, pelanggan dengan muncul. Jadi seekor anak babi yang berusia 2 minggu, dia dijual dengan harga RM20 seekor. Bila dah jadi masak balik dengan harga RM45 seekor. Dalam kurun yang sama, dia jadi inti. Kes ini memang pun yang benar ya. Dan juga ini juga saya sempat kutkan satu artikel yang ditulislah memang plasma darah. Ya. Plasma darah ini ada dalam surimi. Surimi adalah isi ikan. Ikan itu yang dipercantumkan untuk dibuat surimi. Dan juga saya juga memperingatkan diri saya dan juga tuan-tuan tertib bahasa-bahasa halal. Ya. Sebab itulah disebutkan bahawa undang-undang yang ada sekarang di bawah Akta Perdagangan 1975, di bawah Perintah Perdagangan Penggunaan Perbahasan Halal, Akta Perdagangan 1972
di bawah perintah perdagangan penggunaan pasal 75 mentakdirkan mana-mana orang boleh pun menggunakan perkataan halal. Kalau kata dia nak buat kaifah, tulis je perkataan halal biasa. Halal kau, ditanggung halal kau, makan non Islam kau, adanya ayat Bismillahirrahmanirrahim kau, adanya lambang-lambang. Tak kira lambang itu apa pun, ubah kau, lambang bulan kau, tak kira bulan hijau, biru, kuning pun, yang menunjukkan makan itu ada halal hukum Islam, dia akan juga terikat dengan perkara yang ada 4 atau 5 ciri yang saya sebutkan. Bagaimana undang-undang yang ada boleh buat? Tak semestinya logo halal yang pihak yang keluar. Jadi kalau kata dia meletakkan perkataan halal biasa, dia tak buat sijil halal. Kalau dia pun diletakkan logo halal, dia mesti ada sijil halal dia. Dan juga ada juga sijil halal yang boleh nak dibeli swasta. Yang ini dikeluarkan oleh pihak swasta. Sebab itulah kerajaan Islam memang dia telah keluarkan satu arahan supaya tidak ada lagi syarikat swasta yang mengeluarkan sijil halal. Sebab undang-undang yang ada memang menggunakan. Sebab itulah kami dalam usaha pihak JAKIM dan juga pihak KPDS dalam usaha untuk membuat pindaan akta ini hanya menggunakan logo halal yang JAKIM saja yang boleh digunakan. Maknanya berbagai jenis logo halal yang ada dan juga logo halal pun. Jadi itulah juga mungkin juga yang akan ada tadi soal kategori yang ini adalah logo halal yang dipakai oleh yang logo halal swasta, bukan daripada pihak JAKIM. Dan juga buffet Ramadan pun maknanya juga disilahkan sebagai perbahasan halal. Buffet Ramadan sebab kalau kita nak berbicara bab ini memang juga panjang ceritanya. Dan juga saya juga cuba menghighlightkan, kalau nak mudah kita perlu tahu dia punya sumber makanan. Kalau kata yang datang daripada tumbuhan ke, datang daripada haiwan ke, perlu kita tahu satu-satu. Baik kita pergi pada haiwan darat dulu. Haiwan darat ini memang pun yang pertama memang haiwan yang tidak disembelih. Itu memang asas. Ya. Huriman alaikum maitat, diharapkan kata bangkai. Maknanya dia akan sebagai bangkai sebab tidak disembelih mengikut syarat. Yang dua soal kata bagi tadi sebagaimana yang saya sebutkan. Apabila disebutkan soal kata bahawa yang diharamkan adalah khinzir saja, daging mati saja. Mati sebab itulah adanya tulisan-tulisan yang mengatakan sekiranya banyak manfaatnya maka yang baik itu bolehlah, kulit maka bolehlah. Tapi ittifaq ulama ahli mufassirin mengatakan bahawa kalau daging itu pun dah diharamkan, apatah kulitnya, ya. Dan juga babi ni tuan-tuan, dia merupakan seekor haiwan yang cukup tamak. Dia akan makan muntahnya sendiri. Dia akan makan apa yang di hadapannya. Juga apabila habis dia akan muntah, makan muntah balik, dia akan habis dia akan muntah balik. Itu sifat. Dia akan makan nanti dia akan minum air kencingnya. Ya. Dan juga khinzir ini juga seekor haiwan yang kutuk. Apabila kita sebut soal kata yang kotor, memang banyak KJI kerja memang sebablah ada juga apabila saya menceritakan isu-isu ini kepada orang yang bukan Islam, terutamanya bagi orang Cina, dia Muslim dah semua memang akhir-akhir ini kebanyakan orang Muslim dah tak makan babi dah sebab dah tahu dia punya keburukan. Dan juga apabila kita menyebut soal-soal kata begini, maka ada orang kata sekiranya babi ini dibersihkan, disucikan, diselamatkan, diekonkan, apakah yang halal itu, apakah yang haram itu akan berubah menjadi yang halal? Ataupun dihiaskan dia, dimake-upkan dia. Soalan yang sama ditujukan kepada Syekh Muhammad Abdul ketika beliau bermusafir ke Perancis. Soalan yang sama, maka Syekh Muhammad Abdul mengatakan bahawa bawakan kepada
2 ekor babi jantan, 1 ekor babi betina. Dan juga bawakan kepada 2 ekor ayam jantan, 1 ekor ayam. Maka dilepaskan 2 ekor babi jantan ini dan juga 1 ekor babi betina ni. Maka yang jantan ini bekerjasama untuk membahak babi. Kau bukan sebelah, aku bukan sebelah. Lepas kau, lepas aku. Ya. Tetapi apabila dilepaskan ayam ini, 2 ekor ayam jantan ini berkelahi sesama sendiri untuk membahak ayam betina. Menunjukkan bahawa orang yang bekerjasama ke arah kemaksiatan, dia akan menguasai sifat-sifat kebabian. Itu tadi tunjukkan bermakna pengharaman babi itu bukan semata-mata disujud daging itu saja, keseluruhan termasuk sifat-sifat pun diharamkan. Ya. Jadi kalau kita lihat bahawa memang hanya disebutkan daging babi saja. Ya. Hurimat alaikum maitah, diharamkan kadar sebagai wajah dalam walau khinzir dan juga daging babi. Tidak ada ayatnya. Pada kita sepatutnya lihat bahawa inilah seekor khinzir. Daripada kulit dia boleh buat daging. Apakah daging? Saya akan cuba bincangkan. Ya. Daripada bulunya, daripada dagingnya, daripada tulangnya, darahnya, ya, memang pun tuan-tuan, kita tak makan daging babi yang fresh. Tak makan. Awal tadi itu memang saya tak makan. Tetapi dia akan lahirnya terbitan dari itu. Ini yang cukup merisaukan. Ya. Tapi kita doa Allah. Aku yang telah hidup selama 60 tahun, selama 40 tahun ini tidak berlaku perkara yang sebegini. Ya. Jadi sebenarnya yang kita ni lepas-lepas dah, yang kita fikirkan adalah generasi kita yang akan membesar nanti. Dan juga ini pun yang banyak dia punya kegunaan dia, dan juga termasuk juga dalam bahan-bahan yang lain seperti insulin. Sebab itu setakat ini apa jua insulin pun vaksin ke tidak ada insulin yang dihalalkan di Malaysia setakat ini. Ya, insulin di Malaysia tidak ada yang dihalalkan, belum lagi. Tetapi dia diharuskan sebab dalam keadaan yang darurat. Ya, maknanya nak peringkat halal belum lagi. Sebab itulah apabila kami buat bengkel perbincangan, perlunya saintis-saintis Muslim mencari dan juga menjalankan tanggungjawab pada kifayah kata saintis Muslim harus mencari penemuan yang mana di mana nak dapat insulin yang halal, yang benar-benar halal, dan juga yang bersijil halal. Setakat ini kami belum diberi lagi lah insulin ini. Ya. Dan juga hati pun, sebab itulah kalau kita lihat bahawa khinzir ini dengan manusia memang ada persamaan. Kolagen manusia dengan kolagen khinzir ada dia punya persamaan. Sebab itulah disebutkan bahawa hati pun boleh tukar. Ya, itu yang bahawa banyak yang terbitan dia punya. Betul juga lah ada yang sempat juga saya ikutkan bahawa ada DNA from ada DNA daripada khinzir, daripada babi dalam ayam. Apabila dicek balik, rupanya air satu yang sama, air batu yang diletakkan bagi juga, air batu juga, air satu juga diletakkan ayam. Maka dicek yang DNA ayam itu ada. Diceknya ayam ada DNA dan sebagainya. Dan juga ini adalah yang pernah berlaku juga. Kalau adanya unsur-unsur khinzir, unsur-unsur bagian. Tapi tahun 2002 bila dah menjadi isu halal, semua orang mengambil berat tentang halal, maka dihukum mohonlah menjadi halal. Ini yang juga disebutkan sebagai usus casing. Mana satu yang halal, mana satu yang diharamkan. Yang atas ini adalah yang dibuat daripada tumbuhan
yang kebanyakannya yang terlihat bahawa proses yang diberikan sejarah memang dibuat daripada tumbuhan. Bagaimana kita nak tahu ia dibuat daripada tumbuhan ataupun yang tumbuh dia buat daripada usus? Pada fizikal dia kita boleh cek yang dibuat daripada usus ini dia akan bersifat bengkok sedikit. Sebab sifat usus apabila dia rebus dia memang akan bengkok sedikit. Dan juga apabila dia jual tu dia tampuk buang dia sarungnya. Apabila kita kerat kita boleh kopik dia punya saputnya. Tapi kalau yang dibuat daripada tumbuhan ini dia memang straight dan juga bila nak jual dia memang buang dulu. Itu secara asal. Tapi orang mengatakan bahawa yang sedap usus. Sebab dia semula je yang bawah ni adalah daripada kolagen. Bila sebut soal kata kolagen haiwan kita berapa banyak dia punya pertanyaannya sama ada haiwan yang halal atau haiwan yang haram. Dan juga sedikit tentang bagaimana kita lihat kincir kulit. Apabila kita teks maknanya berus lukisan cat sebagainya, maka dia pada asasnya dia akan berbentuk mempunyai 3 titik ataupun 3 lubang ya. Dan juga dia berkeadaan yang sebegini ya. Yang sebelah sini memang kulit bergerak, yang ini adalah plastik ya. Kebiasaannya kalau kata kasut orang lelaki yang sebelah tapak yang dalam dan juga di layer belakang. Kalau handbag perempuan dia suka dalam ya. Biasanya agak mahal juga lah harganya. Jadi kalau kita nampak corak yang sebegini ya, kalau kita kata yang okey, yang sebegini ataupun yang sebegini memang dia adalah kulit lembu tak begini ya. Dia memang lembut ya. Dan juga kalau waspa-waspa juga kerat sedikit handbag yang mahal-mahal tadi bakar. Kalau bakar bau macam lambut, bau macam kulit memang confirm lah kulit. Ini disahkan oleh kita sini ya. Sebab itulah kalau kata suami yang nak membeli handbag yang mahal-mahal kepada isteri kedua dia, ceklah ya. Sebab dia kata isteri tak membeli sendirilah ya. Baik, ini polymer plastik. Kalau kata bahawa dia akan yang berbentuk begini, kalau kita bakar dia akan bau macam plastik lah ya. Dan juga mengapa lubang begini, dia memang maknanya negara boleh keluar masuk lah. Berbeza dengan kulit lembu sebagainya. Ada kelebihan seekor kincir ya. Dan juga bentuk cantik, bentuk jadi agak sengit sikit lah ya. Dan juga dia akan dicolakkan gitu ya. Ini adalah kena test dia punya ya. Dan juga dia akan bercabang 3. Di hujung dia itu dipecah, itu bercabang 3. Biasanya yang pure crystal, yang berus lukisan tu, dan juga ada yang berus kek tu. Kebanyakannya kedai-kedai kek kita ambil tes memang positif menyerupai bulu. Walaupun kedai kek Muslim pun, sebab memang pun nak shining-kan kek, nak kilatkan kek itu memang ada bulu. Sebab itulah dalam persediaan halal kami mengharamkan apa juga bulu yang berbulu dalam industri makanan. Tak pernah kan? Tak kira bulu apa pun tak boleh. Artinya dia menggunakan plastik nylon baru. Termasuk juga kalau kita pergi gunting rambut yang nak diambil. Saya pernah tegur sekali. Apa memang Bristol tulis ya. Beli di mana? Kedai itu Bristol. Celuk air campur. Ini juga harus makin panas nak tahu juga. Sebab memang yang Bristol memang kebiasaannya memang Malaysia dan ada yang kata bahawa panjang bulunya. Biasanya kalau kata berus cat
diambil daripada babi jantan, babi hutan yang jantan sebagainya di sebelah di belakang tengkuk. Dia agak panjang lah. Dan juga dia memang bercabang tiga, sama seperti kalau kata orang yang kamu pecah straight head, ya. Dia punya diri dia memang itulah, ya. Dia pecah. Dan juga yang juga di apa tu harapkanlah burung bercakap sebagai ini, saya rasa tuan-tuan juga puan-puan, betul juga maklumlah seperti haiwan perosak yang lain seperti tikus, lipan dan juga sebagainya. Dan juga yang apa juga yang menjijikkan, macam kata kita pergi ke Sabah ke Sarawak, yang kata baru ulat apa, ulat sagu. Maknanya kalau ia tidak menjijikkan, maka tak. Macam juga buah ulat dengan ulat dalam buah, kita boleh makan dengan makan buah dengan ulat-ulat tu. Jangan kata buang buah ambil ulat saja. Boleh ada buang ulat, sedap ulat, buang buah ambil ulat saja. Jadi sebetulnya kena makan dengan buah-buah tu. Dan juga haiwan halal yang disembelih, yang dipelihara dan juga yang dimakan najis, sebagaimana yang saya sebutkan, haiwan penjanggalah ini adalah diharamkan dan juga seperti keldai dan juga bawang, ya. Ada yang kata bahawa keldai ini yang dia diharuskan, yang diharamkan dan keldai Cina, ya. Dan juga yang bertaring, memanglah apa juga pun yang bertaring adalah diharamkan. Ini asalnya. Dan isu juga ada isu yang dipertanyakan. Isu kalau kita rasa panas badan, pergilah kedai Cina. Dan saya kata, dia apa dia tukar, saya panas badan. Dia pun ambil satu, dia asap tu, diletakkan apa tersebut di dalam air, minta kita minum. Yang diasah tu adalah tanduk rusa. Tanduk rusa ni diambil ketika hidup, ya. Maknanya diambil ketika rusa itu baru lahir, diambil, dikeratkan ketika hidup. Sebagaimana yang saya sebutkan, apa juga yang diambil ketika hidup adalah diharapkan kecuali pun, maka tak boleh baru lahir. Dia berpatuakan oleh Jabatan Negeri Kedah. Tapi isu juga apa juga yang diambil daripada haiwan ini adalah termasuk juga ekor ni, tuan-tuan, daripada Perlis sampailah kepada Johor Bahru. Setiap kedai tong dia mesti ada ekor. Sedangkan saya dimaklumkan oleh JPB ataupun Dakim, memang sebab daging ni yang diimport termasuklah ekor ni tak banyak mana pun yang dikeluarkan yang diluluskan oleh JPB. Sedangkan banyak ekornya. Sebab seekor lembu satu ekornya. Itu yang custom nampak pada Thailand. Sedangkan di Thailand tidak ada terusan untuk lembu ataupun kerbau yang diberikan terusan yang disahkan halal, yang digunakan masuk ke Malaysia. Yang ada adalah ayam sahaja. Saya tak kata haram, saya tak nak mengatakan haram. Itu terpulanglah kepada perempuan yang nak makan tepung dan dia tanya Iman. Jangan tanya Iman akan jawab, Iman tak kesal, tak enggak, ya. Itu terpulanglah, ya. Dan juga haiwan darat, haiwan yang hidup di darat saja. Dan juga yang kedua juga saya nak kongsikan dengan tuan-tuan sumber haiwan ekotik apa yang ada dalam air. Banyak pertanyaan juga. Yang nak kongsi halal pun ada, yang nak buat pertanyaan pun ada tentang haiwan. Yang satunya nak kongsi halal untuk haiwan alam. Kan? Sebab di Islam dalam dia punya kaedahnya apa dua yang ada dalam air adalah apa dua pun, kecuali yang beracun, yang bertoksik, yang memabukkan, seperti ikan muntah. Racun salah. Tetapi kalau seandainya orang yang mahir yang boleh buang racunnya, maka boleh makan. Ini saya bercakap dalam konteks mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Maliki lain, mazhab Maliki, mazhab
hamba lain. Kalau nak jaga apa itu memang kita so beli pula kan. Dan juga kalau apa juga yang ada dalam air maka boleh dimakan, itu asasnya. Asasnya halal. Termasuk ikan duyung sekali itu. Ya. Kalau ada film duyung adalah. Tapi kalau kata ada ni ikan duyung memang ada, memang dia hidup dalam air maka boleh makan. Cuma tuan-tuan dan perempuan fikirlah namanya yang atas ke yang bawah, wallah malam. Ya. Itu asalnya. Dan juga hewan dua alam ini. Hewan dua alam hanya dalam mazhab Syafi'i saja juga ada yang disebut mazhab Imam Syafi'i ini agak strict sebenarnya. Seperti kata bertelur di air, hidup di atas darat. Penyu bertelur di darat, hidup dalam air. Buaya bertelur di darat, dia hidup dalam air. Itu juga antara ciri-ciri yang dianggap sebagai hewan. Macam juga buaya juga lah. Buaya dia hidup dalam air, di atas darat juga dia hidup. Sebab itulah diharamkan buaya darat, lagi haram pun. Yang pun sekarang ni kamu ibu buat diingatkan jangan cari lagi buaya. Saya dah ada lagi beruang. Trend sekarang orang mencari lagi beruang. Beruang. Wahai beruang-beruang semua macam itu asasnya. Dan juga ada juga yang bertanyakan apa tu kepada pihak hakim, bagaimana dengan telurnya? Telur penyu. Jadi hakim menjawab dengan asasnya yang mudah. Semua jenis telur boleh dimakan. Semua jenis telur boleh makan. Kecuali yang beracun, yang bertoksik, yang menjijikkan, yang memudaratkan. Kalau telur bayar, macam kalau telur